Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama bertemu dalam sesi pengajaran secara maya ataupun bagi e-learning, dan pada hari ini murid-murid Ustaz tahun 3 Khatijah akan bersama untuk sesi pembelajaran secara maya untuk topik pendidikan Islam, untuk pendidikan Islam. Okey. Kalau kita lihat pada minggu-minggu sebelum ini, kita telah mempelajari beberapa tajuk dalam Al-Quran, dalam bidang tajwid, hadis, dan juga tajuk dalam ulum seperti akidah, ibadat, akhlak, sirah dan juga adab. Maka pada hari ini Ustaz akan mengajar dan juga akan menerangkan kepada murid-murid Ustaz tahun 3 Khatijah, iaitu tajuk berkaitan dengan hadis. Ini Ustaz merujuk jugalah kepada topik yang kita dah belajar tetapi kita tak habis lagi belajar, iaitu tajuk berkaitan dengan hadis, iaitu berkisar tentang yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey murid-murid, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan melihat kepada topik hadis. Okey, topik hadis. Okey, sebelum tu murid-murid boleh lihat, boleh lihat dalam buku teks. Okey. Buku teks boleh lihat pada muka surat 38, iaitu yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, pada muka surat 38. Okey, murid dah boleh ambil buku teks dan lihat pada muka surat 38. Okey, sebelumnya Ustaz pernah ceritakan secara imbas mengenai tajuk ini, dan hadis ini merupakan salah satu tajuk baru ataupun salah satu topik yang baru, ataupun orang kata bidang baru dalam pendidikan Islam. Selain kita belajar Al-Quran, kita belajar tentang Al-Quran, akidah, ibadah, sirah, lagi adab dan juga jawi. Maka kalau pendidikan Islam untuk tahun 3 dia ada tambah satu lagi, iaitu hadis yang ke-7. Okey. Hadis dah jumpa dah sudah buka surat 38. Okey, kita akan belajar. Cuba lihat. Okey. Kita lihat muka surat 38 ya. Okey, apakah hadis yang diterangkan dalam tajuk ini? Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, adik-adik boleh lihat. Okey, yang pertama ni. Murid-murid, kita sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni. Ini santuni para penghuni rumah ini. Yang adik-adik di rumah boleh ikut. Boleh ikut baca ni. Yang apa yang Ustaz baca ni. Para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ustaz dah baca, dia akan jadi warna kuning. Amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda bersabda. Ni baginda bersabda. Baginda bersabda. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lagi. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna
laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey. Jadi di rumah boleh baca. Boleh ikut sekali lagi Ustaz baca hadis ini. Ada di rumah boleh ikut untuk baca bersama-sama. An Ibn Abbas qala. An Ibn Abbas qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Riwayat Abu Dawud wa Tirmizi. Apakah maksudnya dari? Okey, ini maksudnya. Ini maksudnya Ustaz Azad kan. Tadi kita baca ini kita nak baca maksudnya. Daripada Ibn Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Maksud kat sini, kita ni kena mengasihi orang yang lebih muda dan kita memuliakan orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda itu boleh disifatkan mereka ini yang kurang dosa berbanding dengan diri kita. Dan kita perlu beragapan dan kita perlu juga memuliakan orang yang lebih tua dengan kita anggap bahawa orang yang lebih tua itu lebih banyak amal daripada kita. Maka bertepatan dengan hadis ini, kita perlu memuliakan, perlu mengasihi. Pertama sekali mengasihi yang muda. Mengasihi yang muda. Sebab mereka kurang dosa daripada kita. Dengan anggapan mereka kurang dosa daripada kita. Manakala kita perlu memuliakan orang yang lebih tua, kita perlu memuliakan orang yang lebih tua kerana kita perlu tahu bahawa orang yang lebih tua mereka lebih banyak amal daripada kita. Okey, hadis ialah semua perkara yang disandarkan. Ini yang sebelahnya. Kawan ini diterangkan. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, Ustaz highlightkan sekali lagi. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey. Yang di sebelahnya apa diterangkan ni? Okey. Hadis penting kerana hadis sumber hukum. Hadis penting kerana hadis sumber hukum. Yang kedua, selepas Al-Quran. Jangan kita kata, okey, Al-Quran je kita ambil, hadis kita tolak. Tidak boleh. Kerana dalam sistem perundangan Islam, hadis ini adalah sumber yang kedua. Yang sahih. Kerana disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Kadang-kadang apa yang kita baca dalam Al-Quran itu diterangkan secara terperinci melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita pun kena berhati-hati kerana dalam hadis pun ada yang dhaif, hadis yang kata hadis yang tidak betul, yang ditokok tambah. Maka kita perlu mengenal pasti hadis yang maudhu', hadis dhaif, dan kita perlu ambil hadis-hadis yang sahih, hadis yang betul. Okey. Ini adalah adab menghormati orang tua. Ini pada muka surat yang selepasnya. Muka surat 40. Muka surat 40. Okey. Adik-adik boleh baca. Ustaz akan baca sekali imbas. Adik-adik boleh baca di rumah dan cuba fahamkan apakah kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang ada ni. Okey, Ustaz akan terangkan sekali imbas. Yang pertama yang Ustaz highlightkan ini adalah berbicara dengan nada yang mesra. Ini adalah salah satu. Semua ni menerangkan tentang adab kepada orang yang lebih tua. Okey, yang kedua. Okey, ini yang kedua. Mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Yang ketiga,
memanggil dengan panggilan terhormat. Panggil atuk, nenek, tuan, puan. Jangan kita panggil kau dan aku seperti kawan kita. Hormat mereka. Okey, menasihati dengan kata-kata yang baik. Okey, sekiranya kita nampak mereka melakukan perkara yang tidak baik, kita cakap dengan baik. Kalau kita takut nak cakap juga dengan baik pun, kita tulis kat kertas. Dengan nasihat, dengan kata-kata yang sopan. Okey. Seterusnya, meminta nasihat dan bimbingan. Sekiranya kita ada melakukan kesilapan ataupun kita rasa kita ni tak cukup ilmu, kita boleh jumpa dengan mereka. Dengan bertanyakan soalan-soalan ataupun kita memohon pandangan di atas pengalaman yang mereka ada. Okey. Itu pun terkandung di bawah adab menghormati orang tua. Okey, seterusnya, dahulukan orang tua dalam semua hal. Contoh, di meja makan adik-adik. Bila ada makanan yang dihidang di atas meja, jangan kita berebut dengan orang yang lebih tua seperti ibu dan ayah kita, ataupun abang dan kakak kita, ataupun nenek dan datuk kita. Bagi mereka ambil makanan, kita jangan berebut dengan mereka. Seterusnya, taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Mereka kata, dalam gambar ni apa? Di jalan, saya tunduk lagi depan orang tua. Merendahkan sedikit anggota badan. Jangan kita datang di depan mereka atau kita lalu di depan mereka dengan mendabik dada ataupun meninggi diri. Tidak sopan. Malah dianggap kurang hajar. Okey, seterusnya sopan santun dalam bicara. Kita nak minta izin ataupun kita nak beredar dalam satu tempat, kita cakap dengan sopan. Assalamualaikum pakcik, makcik, atuk, nenek, ibu, ayah. Saya ingin pergi dulu. Cakap dengan baik. Okey. Selain itu memberi salam, berkata dengan baik. Okey, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kita lihat mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan kita marah mereka, jangan kita ketik mereka. Kita sayang mereka. Yang kemudiannya ringan tulang untuk membantu, bersikap lemah lembut dan menunjuk contoh tauladan yang baik. Menunjuk contoh tauladan dan yang baik. Jangan kita bercakap marah, jangan kita menunjukkan kita ni dengan perangai yang tidak baik. Kita bercakap dengan bahasa yang kasar, seolah-olah kita tidak menghormati mereka. Okey. Dan yang terakhir sekali, adik-adik boleh lihat pada muka surat 42. Muka surat 42. Okey. Okey, kesan mengasihi. Okey, ini yang pertama. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Disayangi dan dihormati. Disayangi dan dihormati. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Keluarga hidup bahagia. Ketiga, masyarakat hidup aman. Masyarakat hidup aman. Yang keempat, yang keempat, orang muda lebih sopan. Orang muda lebih sopan. Dan yang terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Okey. Dan seterusnya, kesan menghormati orang yang lebih tua. Okey, kesan menghormati orang yang lebih tua. Okey, yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan tua. Wujud kasih sayang antara yang muda dengan tua. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Kehidupan lebih diberkati. Yang ketiga, memperolehi ketenangan jiwa. Yang keempat, dikasihi Allah dan Rasul. Dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kehidupan masyarakat lebih harmoni. Ini kesan menghormati orang lebih tua dan ini adalah kesan mengasihi orang yang lebih muda. Okey, adik-adik boleh lihat, adik-adik boleh tonton video ini untuk membaca bersama dengan Ustaz sekali lagi selepas ini. Okey, ini adalah tajuk tentang
kesan mengasihi ataupun yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, selesai adik-adik. Bolehlah orang kata melihat dalam buku aktiviti Pendidikan Islam tahun 3 pada tajuk ataupun pada bidang hadis untuk menyiapkan latihan-latihan yang berkisar tentang tajuk hadis ini. Dalam buku aktiviti yang warna kuning tu kalau tak silap Ustaz. Okey, boleh buat di rumah. Kalau dah siap, kalau nak suruh Ustaz tengok betul tak betul, boleh ambil gambar dan hantar kepada Ustaz. Dan ambil gambar dan hantar pada Ustaz di nombor 011 208 38 262. Sekali lagi 011 2083 2083 8262 untuk Ustaz semak jawapan adik-adik. Okey, baiklah. Adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai melihat kepada tajuk hadis. Sekarang kita akan lihat kepada tajuk jawi. Okey, tajuk jawi pula adik-adik. Okey, tajuk jawi. Okey, adik-adik sekarang kita dah masuk pada tajuk imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Adik-adik boleh lihat pada muka surat 58. Adik-adik boleh lihat pada muka surat 58. Okey. Ustaz kongsikan muka surat 58 di mana? Okey. Muka surat 58. Okey, ini muka surat 58. Okey, tajuk dia Negeri Cantik Budaya Menarik. Negeri Cantik Budaya Menarik. Okey, Ustaz akan bacakan sekali imbas tajuk di bawah ni ataupun petikan di bawah ini. Adik-adik boleh baca, boleh ikut bersama-sama Ustaz di rumah. Okey. Apakah kalimat, apakah petikan ini? Okey, yang pertama. Ustaz baca perenggan yang pertama. Batik merupakan kraft tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Akhirnya perusahaan ini dikembangkan ke negeri-negeri lain di negara ini. Okey. Motif batik. Okey. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Okey, seterusnya. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap apa? Sambungan dia, persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dengan alam. Manusia dengan alam. Selesai. Okey. Apa kaitannya teks ini dengan imbuhan apitan adik-adik? Ini kita perlu tahu. Dalam imbuhan apitan, kita perlu tahu bahawa dia imbuhan apitan ni kita belajar dalam bahasa Melayu. Cuma yang kita belajar ini adalah tulisan jawi. Bukan kita belajar satu benda macam yang tiada beza yang kita belajar dalam bahasa Melayu, tidak. Kita tahu saja konsep ataupun pendekatan imbuhan apitan itu adalah apabila kata dasar itu diapit dengan imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Itu dari segi maksudnya. Tetapi dalam jawi kita perlu lihat kepada penggunaan huruf yang tidak sama dengan bahasa Melayu.
Okey, contohnya ada di sebelah. Contoh dia bagi apa? Disebabkan. Disebabkan. Kalau dalam teks ini warna merah. Kita lihat merupakan. Merupakan ini kata dasar dia apa? Rupa. Imbuhan dia me dengan kan. Begitu juga dengan dihasilkan. Kata dasar dia hasil. Imbuhan dia di dengan kan. Yang ketiga menggunakan. Menggunakan kata dasar dia guna. Imbuhan dia okay, murid yang tahu. Yang ketiga, yang keempat bersesuaian. Imbuhan awal dia sesuai. Dan seterusnya sehingga yang terakhir berkaitan kata dasar dia apa dia? Berkait. Berkait ataupun kait. Kait. Imbuhan awalan dia berakhirannya tan, berkaitan. Ini adalah contoh perkataan yang telah terhasil daripada imbuhan apitan iaitu awal dan akhir. Okey, yang dicantumkan kepada perkataan ataupun perkataan asal. Kata dasar dia. Okey, dah selesai untuk jawi. Okey, adik-adik. Okey, adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai untuk mengetahui sedikit contoh imbuhan apitan dalam jawi, dalam pendidikan jawi ataupun dalam pelajaran jawi. Okey. Seterusnya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita berpisah, okey. Tadi kita dah Ustaz dah minta pada adik-adik tahun 3 untuk lihat dalam buku aktiviti bagi latihan hadis. Okey, untuk jawi pula adik-adik boleh lihat. Okey, daripada Ustaz punya ni. Ustaz punya skrin. Okey. Ni. Adik-adik senang je. Buat dalam bentuk peta pokok. Okey, peta pokok latihan jawi imbuhan apitan. Okey, disebabkan. Adik-adik hanya perlu cari juga kata imbuhan di dan kan. Yang contoh Ustaz bagi disebabkan. Awak apa kamu kena cari 3 lagi perkataan imbuhan apitan. Di dan kan. Yang kedua merupakan. Contoh dia adalah rupa, maka jadi merupakan. Kamu kena cari contoh lagi 3 perkataan imbuhan apitan me dan kan. Dan begitulah yang ketiga, contoh yang ketiga Ustaz bagi, kehalusan, kataan dasar dia halus. Imbuhan apitan dia ke dan an. Maka kamu kena cari perkataan lagi 3 lagi yang mengandungi imbuhan apitan ke dan an. Kehalusan, apa lagi? Kemasan. Ustaz dah bagi dah. Kalau disebabkan, kalau di dengan kan, diwajibkan. Boleh? Tak ada masalah. Mendengarkan, memalukan. Memalukan, kata dasar dia malu. Okey. Adik tulis dalam buku tulis. Buat macam ni. Okey. Yang bawah ni tak payah. Yang ni tak payah salin. Ni jangan salin. Ini tak perlu salin. Okey. Hanya Ustaz nak tulis sajalah untuk kamu nampak. Okey. Perhatian, sila salin dalam buku tulis dan ambil gambar selepas siap. Hantar ke nombor WhatsApp Ustaz 011 2083 8262 untuk Ustaz buat semakan. Okey. Ustaz akan bagi Ustaz akan bagi soalan ini ke dalam grup WhatsApp tahun 3. Jangan bimbang. Okey. Itu saja untuk sesi pembelajaran secara maya kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik belajar tentang hadis yang mudah dikasihi, yang tua dihormati, dan yang kedua adik-adik belajar tentang jawi, iaitu tajuk tentang imbuhan apitan. Diharapkan adik-adik dapat mengambil manfaat dan menyiapkan latihan yang Ustaz berikan ini. Video ini adik-adik yang jangan bimbang, adik-adik boleh tonton semula di saluran YouTube channel Ustaz iaitu Aizat Anwar. Adik-adik boleh like, share dan subscribe. Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.